Salam sejahtera kami ucapkan kepada Dr. Jusya. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tinjauan literatur sistematik kumpulan kami. Ahli daripada kumpulan 1 terdiri daripada saya sendiri, Joseph, Ophelia, Rennie, Evelyn, dan Aina. Untuk abstrak 1.0, kajian ini merupakan kajian SLR dan berasaskan Activity Based Learning (ABL). Fokus kajian meliputi teori perkembangan Piaget dan Vygotsky, teori motivasi TPB dan STD, pembelajaran berasaskan Project Based Learning, dan pembelajaran STEM berasaskan ABL, dan akhir sekali ialah sokongan dan peranan keluarga dalam teori perkembangan berasaskan ABL. Dapatan untuk kajian kami ialah teori perkembangan memperkukuhkan pemahaman konsep, pemikiran aras tinggi, motivasi intrinsik, dan penglibatan aktif pelajar dalam PDP abad ke-21. Saya akan memperkenalkan asas teori bagi kajian kami. Dalam psikologi pendidikan, teori perkembangan dan motivasi sangat penting untuk membantu kita memahami bagaimana pelajar berfikir, belajar, dan menunjukkan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Teori Piaget dan Vygotsky menekankan pembelajaran secara aktif melalui pengalaman serta interaksi sosial yang selari dengan pendekatan pembelajaran berasaskan aktiviti. Selain itu, Theory of Planned Behavior dan Self-Determination Theory menjelaskan bagaimana sikap, kawalan tingkah laku, dan motivasi intrinsik mempengaruhi pelibatan pelajar dalam pembelajaran. Oleh itu, kajian ini menggunakan pendekatan sistematik literature review untuk meneliti penerapan teori-teori ini dalam konteks ABL, khususnya dari aspek perkembangan kognitif, motivasi, dan tingkah laku pembelajaran pelajar. Untuk bahagian ketiga metodologi, kaedah kajian yang kami gunakan ialah Systematic Literature Review (SLR) berdasarkan Prisma Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis berdasarkan Activity Based Learning iaitu ABL, dan sumber kajian untuk mencari artikel yang kami gunakan ialah Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Artikel yang dicari adalah dalam tahun 2021 hingga 2025. Daripada 63 artikel awal yang disaring, 50 telah dipilih melalui tajuk dan abstrak, dan akhirnya 36 artikel dianalisis. Daripada artikel tersebut yang dipilih secara analisis melalui 5 tema utama kami, iaitu teori perkembangan Piaget dan Vygotsky, teori motivasi, pembelajaran berasaskan project based learning, pembelajaran STEM berdasarkan ABL, sokongan dan peranan keluarga dalam teori perkembangan berdasarkan ABL. Terima kasih, saya akan menyambung pembentangan bahagian tema 1 dan 2. Saya Reni Anasir Rusal. Dan kita slide ini merumuskan tema 1, teori perkembangan Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran berasaskan aktiviti berdasarkan 50 artikel dari 2021 hingga 2025 dapat menunjukkan bahawa keberkesangan pembelajaran PAK 21 memerlukan pendekatan berpusat belajar dan aktif. Dari perspektif Piaget, belajar membina pengetahuan melalui eksplorasi kendiri dan aktiviti hands-on melalui proses asimilasi dan akomodasi mengikut tahap kesediaan kognitif mereka. Manakala Vygotsky menekankan perkembangan kognitif berlaku secara optimal melalui interaksi sosial, kolaborasi serta sokongan scaffolding dalam ZPD. Kajian terkini menunjukkan kedua-dua teori ini disintesiskan melalui teknologi seperti AI dan AR yang menyediakan bimbingan diperibadikan. Kesimpulan, pembelajaran berasaskan aktiviti paling bermakna apabila eksplorasi kendiri dan sokongan sosial digabungkan secara seimbang. Namun begitu, keberkesanan struktur kognitif ini tidak akan tercapai sepenuhnya tanpa sokongan motivasi pelajar. Oleh itu, kita beralih kepada tema 2 iaitu teori motivasi. Seterusnya, tema kedua, teori motivasi dan behaviorisme dan SDT. Analisis 50 artikel penyelidikan dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan
bahawa motivasi pelajar sangat penting untuk penglibatan dan ketekalan pembelajaran. Behaviorisme menekankan ganjaran dan maklum balas segera untuk membina disiplin dan fokus pada peringkat awal. Namun, keterbergantungan berlebihan terhadap ganjaran luar boleh melemahkan minat jangka masa panjang. Bagi Self-Determination Theory (SDT) pula menekankan autonomi, kompetensi dan keterhubungan. Apabila pelajar diberi kebebasan memilih aktiviti dan merasakan keupayaan diri mereka dihargai, motivasi intrinsik dapat dibina dengan lebih kukuh. Kesimpulannya, pendekatan gabungan kedua-dua teori ini ialah strategi terbaik di mana behaviorisme membina asas disiplin, manakala SDT memupuk motivasi ke diri sekaligus melahirkan pelajar yang berdikari dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan pada abad ke-21 ini. Itu saja perbuatan saya. Saya serahkan kepada Cikgu Evelyn. Terima kasih. Hai, saya Evelyn. Saya akan menerangkan tentang tematika iaitu pembelajaran berasaskan projek iaitu PGPL. Apa itu PGPL? PGPL ini merupakan pendekatan pedagogi yang melibatkan pelajar melalui tugasan projek yang bermakna dan relevan. Mana pelajar ini bukan sahaja menerima maklumat untuk jadikan sebagai teori, tetapi ia menggunakan teori itu untuk merancang, melaksanakan dan menilai pembelajaran. PGPL ini menggunakan teori ataupun prinsip constructivism di mana ada berlakunya interaksi antara guru dan pelajar. Guru sebagai fasilitator dia akan membimbing pelajarnya untuk meneroka, menganalisis dan menyelesaikan masalah sebenar. Di mana terdapat dua jenis integrasi teknologi yang digunakan iaitu Augmented Reality (AR) dan Artificial Intelligence (AI). Kedua-dua teknologi ini digunakan adalah untuk menjadikan pembelajaran yang lebih interaktif dan dapat membantu pelajar untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Untuk gamifikasi pula terdapat berbagai jenis platform digital yang digunakan, contohnya Kahoot, Quizzes, Classroom dan sebagainya untuk membantu pelajar lebih bersemangat dan ada penglibatan secara aktif dalam pembelajaran. Secara keseluruhannya, PGPL ini memberi impak yang positif kepada kemahiran abad ke-21 di mana pelajar ini bukan saja dapat meningkatkan pencapaian akademik, malah dapat meningkatkan dari segi pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tema 4 iaitu pembelajaran STEM berasaskan FBL, di mana yang melibatkan murid dalam proses pembelajaran secara aktif iaitu melalui aktiviti hands-on, dasar projek, permainan dan teknologi. Terdapat 5 jenis pendekatan strategi yang dilaksanakan. Yang pertama adalah constructivism dan PDP berpusatkan murid, di mana murid akan membina pengetahuan dan kesendirian itu melalui aktiviti penerokaan dan penemuan. Untuk projek persalinan pula, di mana di sini murid akan dapat mengembangkan kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, secara berkumpulan. Untuk gamifikasi pula, di mana dia untuk menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif dan adanya penglibatan murid secara aktif. Yang keempat pula adalah kit permainan STEM ataupun hands-on, di mana aktiviti ini dijalankan secara praktikal, iaitu murid akan berfikir secara kritis, praktis dan untuk menyelesaikan masalah sebenar itu secara berkumpulan. Dan ada sekali integrasi AR dan AI. Tujuan teknologi ini adalah untuk memastikan murid ini lebih memahami konsep yang lebih kompleks secara visual dan interaktif dengan secara tidak langsung. Ia dapat membentuk kemahiran abad 21 ini lebih berkesan, di mana ia dapat meningkatkan dari segi pemikiran kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi. Secara keseluruhan, pembelajaran STEM berasaskan FBL ini juga memberi impak yang positif dari segi motivasi, pelibatan, kefahaman konsep, kemahiran kognitif dan sosial. Okey, seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Khairanisa Aina binti Muhammad Nasruddin akan menyambung pembentangan bagi tema terakhir.
Bagi tema 5, hasil analisis mendapati bahawa 7 daripada 50 artikel yang dikaji memberi fokus kepada sokongan dan peranan keluarga dalam pembelajaran berasaskan aktiviti. Kajian oleh Hafsah et al. 2021 dan Rosby et al. 2025 menunjukkan bahawa sokongan keluarga mempengaruhi motivasi, emosi, dan penglibatan pelajar secara signifikan. Selain itu, kajian Zakir et al. 2021 serta Ismail et al. 2025 menekankan peranan ibu bapa sebagai pemulacara pembelajaran, khususnya dalam membantu pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran di luar bilik terja. Dapatan turut menunjukkan bahawa sokongan keluarga bertindak sebagai faktor pengantara yang mengukuhkan keberkesanan ABL terhadap perkembangan kognitif dan afektif pelajar. Oleh itu, kerjasama yang berterusan antara sekolah dan keluarga adalah penting bagi memastikan pelaksanaan ABL yang lebih holistik dan berkesan. Baik, seterusnya saya akan menguraikan jurang penyelidikan dan cadangan masa depan berdasarkan dapatan kajian kami. Untuk jurang yang pertama, kajian terdahulu menunjukkan bahawa pengintegrasian antara pembelajaran berasaskan aktiviti ABL dan pembelajaran berasaskan projek PBL dengan teori Piaget dan Vygotsky masih belum dilaksanakan secara tersusun dan menyeluruh. Oleh itu, kajian masa depan disarankan untuk membangunkan satu model pembelajaran bersepadu yang lebih jelas yang menggabungkan ABL dan PBL bersama teori perkembangan serta motivasi pelajar. Beralih kepada jurang yang kedua, kebanyakan kajian sebelum ini lebih menumpukan pencapaian akademik dan kemahiran kognitif semata-mata. Oleh itu, penyelidikan akan datang digalakkan untuk meneliti aspek lain yang sama penting seperti motivasi intrinsik, autonomi pelajar, dan niat tingkah laku pembelajaran berasaskan Theory of Planned Behavior dan Self-Determination Theory. Seterusnya, peranan sokongan keluarga, guru dan rakan sebaya masih belum diuji secara empirikal dan mencukupi dalam konteks ABL dan PBL. Oleh itu, kajian masa depan dicadangkan untuk menilai sokongan sosial ini sebagai pemboleh ubah penyederhana bagi memahami sejauh mana ia mempengaruhi keberkesanan pembelajaran aktif. Selain itu, kekurangan kajian longitudinal yang merentas pelbagai tahap pendidikan turut dikenal pasti sebagai satu jurang penting. Oleh sebab itu, kajian pada masa hadapan wajar menggunakan reka bentuk kajian eksperimen dan longitudinal bagi menilai kesan ABL dan PBL dalam jangka masa panjang. Di samping itu, walaupun penggunaan teknologi seperti AI, AR, dan gamifikasi semakin meluas, integrasinya masih belum sepenuhnya selari dengan teori pembelajaran. Oleh itu, teknologi ini perlu dimanfaatkan sebagai alat sokongan pembelajaran yang berpaksikan teori agar dapat membantu pelajar memahami konsep kompleks yang lebih mudah, sekaligus menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Akhir sekali, tahap kompetensi guru dalam melaksanakan ABL dan PBL didapati masih tidak konsisten. Oleh itu, latihan profesional berterusan kepada pendidik perlu diperkukuhkan lagi bagi memastikan pendekatan ini dapat dilaksanakan secara lebih berkesan dan konsisten. Seterusnya, sebagai penutup kepada kajian kami, saya akan membentangkan rumusan dapatan utama yang telah diperoleh. Secara keseluruhannya, kajian ini mengetengahkan 6 poin penting yang merangkumi hasil dapatan utama serta hala tuju pendidikan pada masa hadapan. Pertama, kajian ini jelas membuktikan wujudnya sinergi pedagogi aktif. Gabungan antara pembelajaran berasaskan aktiviti ABL dan pembelajaran berasaskan projek PBL bukan sekadar berfungsi sebagai kaedah pengajaran, malah berupaya memperkukuh perkembangan pelajar secara holistik, merangkumi domain kognitif, afektif, dan sosial. Kedua, dari sudut teoretikal, integrasi teori perkembangan kognitif oleh Piaget dan Vygotsky bersama teori motivasi seperti Theory of Planned Behavior dan Self-Determination Theory didapati sangat signifikan. Gabungan teori-teori ini berperanan sebagai panduan atau kompas kepada pendidik dalam merancang pengajaran yang bukan sahaja merangsang pemikiran pelajar, malah menyentuh motivasi dalaman dan pembentukan tingkah laku pelajaran yang positif. Ketiga, sorotan literatur menunjukkan impak pembelajaran yang jelas dan konsisten. Pendekatan ABL dan PBL terbukti meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat, memperkukuh pemahaman konsep serta menggalakkan penglibatan aktif pelajar di dalam bilik darjah. Selari dengan dapatan kajian oleh Mahmud dan Tamuri pada tahun 2023. Keempat, kejayaan pelaksanaan pembelajaran aktif ini tidak bergantung kepada peranan guru semata-mata. Sebaliknya, ia memerlukan sokongan ekosistem pembelajaran yang kukuh, melibatkan kerjasama berkesan antara guru, sokongan emosi dan moral daripada keluarga, serta interaksi positif dalam kalangan rakan sebaya sebagai pemakin keberkesanan pembelajaran.
Kelima, dalam konteks pendidikan abad ke-21, inovasi teknologi seperti AI, AR, dan gamifikasi bukan lagi dianggap sebagai pilihan tambahan, sebaliknya menjadi satu keperluan. Teknologi ini berfungsi sebagai pemakin minat pelajar dan alat sokongan pembelajaran yang membantu memudahkan pemahaman konsep-konsep yang abstrak dan kompleks melalui pendekatan visual serta interaktif. Akhir sekali, hala tuju pendidikan masa hadapan memerlukan penekanan keseimbangan yang harmoni antara kekuatan teori pendidikan dan inovasi teknologi. Sinergi ini amat penting bagi melahirkan modal insan yang bukan sahaja berilmu dan berkemahiran, malah bermotivasi tinggi serta berdaya saing dalam menghadapi cabaran pendidikan dan kejayaan abad ke-21. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.